InsyaAllah hari ini 3 April 2022 bersamaan 12 Ramadan 1444 Hijriah, kami akan bawakan kepada anda segmen Bicara Jabatan Kerajaan mengulas topik diskusi puasa dan ubat. Masya Allah, hari ini istimewa bersama saya yang berusaha Encik Muhammad Muzani bin Hasbullah. Apa khabar Encik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merupakan pegawai farmasi UF52 Hospital Sultanah Nur Zahirah. Masya Allah, terima kasih kerana sudi datang ke studio kami untuk membawakan perkongsian kepada para penonton yang dikasihi oleh Allah SWT di sana, insya Allah. Memandangkan kita sudah melunaskan 12 Ramadan dengan sempurna, tahniah buat mereka yang sudah menyempurnakan Ramadan anda hari yang ke-12 ini. Dan mungkin para pendengar mengalami kesakitan maupun kesukaran untuk berpuasa, kita akan bawakan perbincangan ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibawakan kepada anda, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita, saya teringat satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Dan insya-Allah tahniah sekali lagi kita ucapkan mereka yang sudah melunasi dengan sempurna Ramadan kita pada kali ini. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita, Encik ada kata-kata aluan? Okey, terima kasih Puan Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertamanya mewakili bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dan Jabatan Farmasi Hospital Sultanah Nur Zahirah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak TV Darul Iman dan UBDI khususnya kerana atas peluang yang diberikan pada pagi ini. Satu peluang yang sangat mengujakan bagi kami di Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berkongsi dengan penonton semua tentang puasa dan ubat. Okey. Jadi sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada hari ini, suka saya menyebut kembali ayat berkaitan puasa yang kita semua biasa dengar, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Jadi ayat ni memang kita biasa dah dengar, iaitu ayat tentang kefarduan puasa. Okay. Cuma dalam ayat ni apa yang menarik ialah bagaimana indahnya Islam, itulah apabila agama kita memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit untuk tidak berpuasa jika sakitnya memudaratkan. Pada ayat faman kana minkum marida, siapa di antara kamu yang sakit. Jadi inilah indahnya Islam. Islam meraihkan kemanusiaan. Islam meraihkan fitrah kita sebagai manusia ni. Memang kadang-kadang tidak setiap hari kita akan sihat, ada masa kita sakit, dan bila kita sakit itu ada keringanan tertentu yang sama-sama kita akan kupas nantilah, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kepada Encik. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang Encik kata tadi, Allah memudahkan setiap hamba-hambanya yang mengalami kesukaran untuk diberi keizinan untuk berbuka dan sebagainya. Jadi kita ingin bertanyakan, adakah pesakit beragama Islam yang sedang menerima rawatan boleh berpuasa, insya-Allah? Okey, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Okey, Puan Farah dan penonton sekalian, pesakit yang sedang menerima rawatan ni boleh berpuasa ke tidak? Itu persoalan yang diajukanlah. Okey, baik. Sebenarnya kita di pihak kesihatan, kita akan menilai seseorang pesakit ni sama ada
dia boleh berpuasa ke tidak tu berdasarkan risiko, dia panggil penilaian risiko. Okey, kalau saya ambil contoh, kita ambil contoh pesakit kencing manis. Sebab penyakit kencing manis ni satu penyakit yang memang ramai daripada kita yang terlibat. Maknanya kalau di kalangan ahli keluarga kita tu biasanya kan adalah seorang dua yang ada penyakit kencing manis. Okey. Kalau mengikut garis panduan amalan klinikal pengurusan kencing manis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah pada tahun 2020. Okey, dalam garis panduan ni dia ada satu rujukan yang menceritakan bagaimana kita menilai risiko pesakit. Adakah pesakit ini berisiko rendah, berisiko sederhana, berisiko tinggi maupun berisiko sangat tinggi jika dia berpuasa. Okey. Kita beri contoh katakanlah ada kategori pesakit kencing manis ni, dia ada satu masalah yang kita panggil sebagai dia tidak sedar bahawa dia sedang mengalami hypoglycemia. Satu keadaan di mana paras gula dalam badan kita ni dia menjadi terlalu rendah. Okay, bila dia jadi terlalu rendah ni, pesakit tu tidak akan menjadi tidak bermaya dan akan mengalami beberapa gejala lah, antaranya seperti berdebar-debar, menggeletar tangan. Jadi pesakit yang mempunyai sejarah hypoglycemia yang kerap ataupun yang mempunyai pernah merekodkan kes, dia tidak sedar bahawa dia hypo. Pesakit yang macam ni dia jatuh bawah kategori berisiko tinggi. Maknanya kita tidak berapa nak galakkan dia untuk berpuasa. Jadi di garis panduan ni dia ada penilaian dia lah, cara penilaian. Bahkan di peringkat antarabangsa pun sebenarnya yang terkini pada tahun 2021, Persekutuan Diabetes Antarabangsa, satu badan yang mengawasi pengurusan penyakit kencing manis di peringkat dunia, dia ada kemas kini macam mana nak nilai risiko ni, dia letakkan markah. Contoh, kalau katakan pesakit tu dia dah mengidap penyakit kencing manis ni dah lebih 10 tahun misalnya, dia ada markah dia 1 contoh. Kalau katakan pesakit yang mengalami kencing manis ni adalah pesakit yang mengandungkan anak, so markah dia 6.5 katakan. Jadi bila dia jumlahkan markah ni, dia ada kategori. Contoh 0 hingga 3 ni berisiko rendah. Kalau dia berpuasa tak ada masalah. Jadi ni panduan yang kita di Kementerian Kesihatan Malaysia gunakan untuk menilai risiko. So daripada situlah baru kita boleh nasihat kepada pesakit, okey, tak apa puasa, insya-Allah secara kajiannya akan okey lah. Ada setengah pesakit misalnya yang memerlukan dialisis, cuci buah pinggang tahap 4, tahap 5 biasanya. Tahap 5 lah biasanya yang memerlukan cuci buah pinggang ni. Yang ni tidak digalakkan untuk berpuasa lah, sebab mudarat dia sangat besar lah bagi pesakit-pesakit yang macam ni. Gitu cara kita menilai lah. Kiranya kita tengok pada situasi. Betul, pada situasi keadaan pesakit macam mana. Dah ada penyakit lain ke tak, ubat-ubat dia ada komplikasi ke tak. Itulah antara penilaian yang kita buat lah. Kalau ke arah kemudaratan, kita dibenarkan lah. Betul. Kalau ikut ke arah kemudaratan, dibenarkan. Dan benda ni pun memang disyariatkan. Kalau yang saya ingat Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab dia Fiqhus Siyam, dia menggariskan perbezaan di antara, dia orang kata dia menjelaskan lagi lah sebenarnya sakit yang macam mana sebenarnya yang boleh berbuka dan yang tidak boleh berbuka. Ada penjelasan dia lah. Yang tu kita boleh rujuk pada guru-guru kita yang alim. Ya. Alhamdulillah terjawab persoalan. Mungkin para penonton rasa terpaksa, mungkin aku sakit tapi aku tetap kena berpuasa, sedangkan kita melihat kepada situasi lah. Betul. Ya. Jadi itulah kemudahan Islam dalam menetapkan garisan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah. Jadi kita tadi terjawab soalan yang boleh berbuka ataupun tidak. Sekarang ini para penonton dan saya sendiri ingin mengetahui kategori pesakit yang membolehkan mereka tidak berpuasa. Okey, terima kasih sekali lagi puan soalan. Pesakit yang macam mana yang diharuskan berbuka dan tidak boleh berpuasa lah. Okey, yang paling mudah kalau kita nak jadikan contoh adalah orang tua, katakan orang tua ataupun orang muda sekalipun yang mengalami penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Penyakit yang memang tidak akan sembuh lah. Contoh kita kata penyakit kanser, penyakit yang sukar untuk sembuh. Orang yang macam ni diharuskan berbuka lah.
Bahkan kalau penyakit yang tidak diharapkan sembuh ni bukan setakat dia haruskan berbuka, tetapi mereka tidak perlu mengqadakkan puasa dan hanya perlu membayar fidyah sahaja. Sama juga kes dengan orang tua yang terlalu uzur misalnya. Okey. Kemudian kalau saya boleh bagi contoh yang lain adalah walaupun sebenarnya bukan pesakit, tetapi wanita-wanita yang mengandung, wanita-wanita yang menyusukan anak pun diharuskan berbuka. Cuma sama ada dia perlu bayar fidyah ataupun tidak, itu bergantung kepada dia berbuka kerana kebimbangan apa, kebimbangan kepada diri sendiri ataupun kebimbangan kepada anak yang dikandungkan ataupun anak yang disusukan. Yang tu akan menentukan sama ada perlu bayar fidyah ke tidak, selain daripada qada. Okey. Tu antara contohlah. Secara mudahnya kalau kita nak jadikan asas adalah penyakit yang kalau berpuasa dia akan makin mudarat. Dia akan menyebabkan kesembuhan tu terganggu. Tu kalau kita boleh jadikan panduan lah. Wallahu a'lam. Jadi di sini kita boleh melihat kita alert kepada orang tua yang uzur, perempuan yang mengandung, perempuan yang menyusukan. Jadi pengertian sakit lah yang membolehkan berbuka ialah sakit yang mendatangkan kesukaran lah, yang seperti mana kita berbincang di awal tadi, soalan awal tadi. Jadi menentukan membayar fidyah ataupun qada. Yang tadi kita kena qada kan? Ada kalau penyakit tu dia harapkan sembuh, tapi pada masa bulan berpuasa tu dia tak boleh meneruskan puasa sebab sakit, yang ni memang kena qada lah. Yang biasanya yang tidak perlu qada ni yang memang penyakit yang tidak diharapkan sembuh, yang tidak boleh sembuh lah. Yang membawakan mungkin soalan saya tambah sikit. Boleh? Yang tidak boleh qada tu ke arah kematian ke macam mana? Betul. Biasanya yang sampai ke akhir hayat dia lah dia akan sakit. Macam tu. Masya-Allah. Jadi kategori pesakit yang membolehkan mereka tidak berpuasa ada 3. Mungkin para penonton boleh catat, iaitu orang tua yang uzur, perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan. Jadi antara dua lah, membayar fidyah ataupun qada, insya-Allah. Jadi kita juga ingin mengetahui terdapat pelbagailah bentuk dos ubat. Sebagai Encik sebagai pegawai farmasi, mungkin mahir profesional tentang ubat-ubatan. Kami sebagai pendengar biasa tidak tahulah mengenai ubat-ubatan. Jadi kami nak tahu jenis ubat yang tidak membatalkan puasa dan yang mana pula boleh membatalkan puasa, insya-Allah. Yang tidak dengan boleh. Okay, terima kasih Puan atas soalan. Ni antara persoalan popular lah di kalangan pesakit, yang mana membatalkan puasa, yang mana tidak membatalkan puasa. Cuma sebelum saya respon pada soalan Puan tadi, suka saya menarik perhatian penonton dan pendengar sekalian. Bila kita berbicara tentang sah dan batalnya sesuatu ubat tu, kesan dia kepada puasa, sah ataupun batal, kita kena melihat sebelum proses itulah sebenarnya. Sah dan batal ni bila dah datang bulan puasa, bila pesakit dah start berpuasa, maka timbul isu sah dan membatalkan. Tapi sebenarnya yang penting adalah sebelum daripada itu, apa persiapan sebenarnya yang pesakit lakukan. Mungkin saya boleh respon lepas ni, tapi maknanya persiapan tu penting supaya pesakit ni boleh berpuasa dengan baik. Dan sebab kalau dia buat persiapan yang okey, insya-Allah dia mungkin tidak perlu menggunakan ubat-ubatan dengan kerap pada siang hari berpuasa. Tapi bergantung pada jenis ubat dan penyakit lah. Okey, berbalik pada soalan tadi, contoh-contoh ubat yang membatalkan puasa lah. Kami di Kementerian Kesihatan Malaysia, kami ikut panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM lah sebenarnya. JAKIM ada melakukan satu garis panduan bagi pesakit-pesakit untuk berpuasa. Garis panduan ini dikeluarkan pada tahun 2013 lah. Dalam garis panduan ini menyebut antara ubat yang tidak membatalkan puasa adalah contohnya ubat titis mata. Ubat titis mata kalau kita titis pada siang hari puasa, tidak batalkan puasa lah. Ubat titis hidung, ubat titis telinga pun tidak membatalkan puasa. Selain daripada itu, kalau pesakit jantung, saya bagi contoh, dia ada satu ubat yang dia letak bawah lidah. Ketika dia mengalami sakit dada tu, dia boleh ambil satu ubat untuk letak bawah lidah. Dia panggil, istilah kesihatan kita panggil sublingual, mana bawah lidah. Ubat ni dia tidak perlu telan, dia akan larut sendiri dan akan menyerap. Jadi ubat ni kalau pesakit-pesakit jantung yang mengalami sakit dada tiba-tiba di rumah dan sebagainya, dia boleh letakkan pada siang hari Ramadan tanpa membatalkan puasa lah, tidak batal puasa. Itu yang kedua lah. Kemudian yang ketiga adalah ubat-ubat jenis sapu, ubat krim,
ubat lotion, ubat plaster, yang ni memang tidak batal puasa lah sebab di luar. Okey, kemudian ubat berkomor. Okey, ubat komor pun tidak membatalkan puasa. Walaupun nampak macam kita berkomor kan, puan, kita masukkan dalam mulut, tapi dia tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau kita berlebih-lebihan. Dia ada had dia situ. Okey, dia sama macam komor ketika mengambil wuduk ataupun memasukkan air ke dalam hidung ketika mengambil wuduk. Dia kes dia samalah. Maknanya kalau kita berkomor, kita masukkan air dalam hidung ketika berwuduk, kalau tidak berlebihan tapi tertelan tanpa sengaja, tidak batal puasa. Tapi kalau kita berlebihan, tertelan, batal puasa. Di situ berlebihan ataupun tidak. Jadi sama juga dengan kes ubat komor tadi. Biasanya ubat komor ni dia sekadar untuk sekitar mulut sahajalah. Dipanggil had. Kalau kita komor pun dia sampai had zahir, rongga mulut saja. Had zahir ni pada huruf, kalau kita nak mudah dapat, pada huruf kha. Kha tu had zahir rongga mulut. Maknanya kita komor sampai situ je biasanya. Tak adalah sampai ke belakang kan. Belakang nak tekak. Jarang komor sampai situ. Okey, jadi berkomor tidak membatalkan puasa lah. Seterusnya ubat sembuh hidung pun tidak membatalkan puasa. Okey, walaupun nampak macam masuk kan. Tapi sebenarnya ubat sembuh hidung ni dia punya sasaran dia adalah sekitar dinding-dinding hidung kita sebenarnya. Dia bukan tujuan untuk masuk sampai ke dalam. Okey. Baik, kemudian apa lagi yang tidak membatalkan puasa adalah bius setempat. Bius setempat ataupun bius separuh. Bius setempat ni maksudnya bius pada kawasan tu je. Contoh kalau dia nak buat pembedahan dekat mana, so dia akan, ataupun nak buat prosedur kat mana, so dia akan bius kawasan tu. So yang ni tidak membatalkan puasa. Bius separuh, maknanya separuh badan dia bius, pun tak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ni kalau bius menyeluruh. Bius menyeluruh yang melibatkan gas, kalau mengikut panduan JAKIM berdasarkan mazhab Syafi'i, batal. Okey. Dan bius menyeluruh ni pula dia bincanglah. Okey, adakah bius menyeluruh ni dia, contoh kalau bius ni ada yang melibatkan gas dan ada yang melibatkan suntikan, dia cocok ubat. Okey. Kalau yang melibatkan cocok ubat, dia tengok pula adakah bius ni menyebabkan pesakit tu tidak sedar sepanjang hari daripada subuh terbit fajar sampailah maghrib. Kalau dalam kes macam ni, katakan malam dia telah berniat nak puasa, kemudian dibiuskan daripada subuh tak sedar diri sampai maghrib, yang ni tidak sah puasa dia lah. Okay, tapi kalau tekan dibius secara suntikan, tapi separuh hari je dia sempat sedar. Okay, malam tadi dia dah niat dah. Yang ni puasa dia tidak batal lah. Boleh teruskan. Dia jadi bila dia tidak sedarkan diri sepanjang hari tu, dia kira batal puasa sebab dia tidak mampu untuk melaksanakan perintah puasa tu sendiri, iaitu menahan diri. Orang tidak sedar mana boleh menahan diri kan. Okay, itu. Baik, selain daripada bius tadi, apa lagi ubat yang membatalkan puasa? Sidang penonton sekalian, adalah ubat biji makan dan ubat minum. Yang ni memang batal puasa lah sebab memang telan. Okay. Kemudian ada juga setengah ubat tu yang kita masukkan ke dalam kemaluan. Kemaluan. Yang ni pun membatalkan puasa lah. Okay. Seterusnya adalah yang terakhir yang saya boleh kongsikan adalah ubat inhaler. Okay, inhaler, ubat sedut untuk pesakit asma. Okey, yang ni kalau mengikut pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan panduan JAKIM 2013 ni, dia membatalkan puasa lah. Walaupun begitu, ada juga pandangan-pandangan lain yang mengatakan tidak batal puasa. Kalau ia berlaku khilaf di situlah. Cuma ada satu konsep yang saya ingin tarik perhatian sidang penonton sekalian adalah, kita biasa dengar bila berlaku khilaf, maksudnya kita orang yang berhati-hati, orang yang cuba nak jaga, biasanya dia akan keluar daripada khilaf. Kan biasanya. Okey, dalam bab sakit ni misalnya, macam mana cara usaha kita untuk keluar daripada khilaf adalah, sebenarnya kita kena jaga daripada awal lagi sebelum puasa tu. Kepatuhan kepada pengambilan ubat-ubat inhaler untuk asma ni kita kena jaga. Pesakit tu kena jaga. InsyaAllah kalau pesakit tu jaga pengambilan ubat-ubat inhaler ni, sebab inhaler ni ada banyak jenis. Dia ada untuk melegakan. Maksudnya time dia sesak nafas, time tu dia kena guna inhaler tu. Okay, ada juga yang jenis untuk mencegah. Mencegah ni maksud dia nak jaga saluran pernafasan dia tu supaya jangka masa panjang okey dan elok. Okey, yang ni penting. Jadi bila orang tak jaga benda ni, menyebabkan keadaan asma dia, keadaan penyakit paru-paru dia tidak terkawal. Lalu menyebabkan bila datang bulan puasa, dia kena puasa, dia cepat, dia mudah lelah, dia mudah sesak nafas, yang memerlukan dia pakai inhaler. Jadi timbul pula isu, barulah timbul isu batal ke tak batal. Tapi insya-Allah kalau dia jaga daripada awal,
dia kurang jadi sesak nafas, dia boleh berpuasa dengan baik. Gitu. InsyaAllah gitulah. Itu antara beberapa kategori ubat dan yang membatalkan serta tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah antara yang seperti mana yang kita lihat di paparan tadi, sudah dituliskan, digambarkan beberapa kategori ubat-ubatan, yang mana kesimpulan di sini senang sahaja, ada dua, iaitu yang pertama, ubat yang tidak boleh ditelan tidak membatalkan puasa, ubat yang ditelan membatalkan puasa, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang masih dalam confuse, kita bolehlah tanya kepada orang yang lebih pakar lah. Tapi jawapan daripada Encik tadi sudah memuaskanlah bagi pihak saya sendiri. InsyaAllah terjawab soalan-soalan yang mereka yang masih lagi confused. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita sudah banyak berbincang dan selepas ini masih lagi kita membongkarkan soalan-soalan yang hangat, insyaAllah lah. Dan insyaAllah lepas ini kita akan berjumpa lagi. Kita berehat sebentar, bertemu kembali di TV The Iman, insyaAllah. Kita dengar amanah pesan, jaga obat molek sobeng makan bahan gambang. Takut sakit kepala bimbang jem buah pinggang. Nyesal pun dok guna dok dengar buah orang. Kalau dok tahu gitanya kat farmasi, sobeng wak pandai telang ikut suka hati. Obat kena daftar kena ada nombor siri. Stiker hologram kena pastikan hak ori. Hey, pakai cakna obat kita, sampai makan ikut dah. Pakai cakna obat kita, sampai simpan bahan gambar. Pakai cakna obat kita. Sipang obat molek jangan letak ngata gawe, bukan bawah lembek jangan tinggal dalam kereta. Sipan dalam bekas dok sawi budak cara, bukan tempat panas jauh dari cahaya. Kalau dok tahu gitanya kat farmasi, sobeng wak pandai telang ikut suka hati. Obat kena daftar kena ada nombor siri. Stiker hologram kena pastikan hak ori. Hey, pakai cakna obat kita, sampai makan ikut dah. Pakai cakna obat kita, sampai simpan bahan gambar. Pakai cakna obat kita. Sebelum makan obat kena betul 5 kali. Tengok nama obat, nama kita kena ada. Duh kena tepat makan obat ikut masa. Ejak cara makan biar skema betul belaka. Antibiotik kena makan sampai habis.
Jangan tinggal sikit kek gi kumang ke hokale. Kalau allergic naik bedang datang muka, doktor tebang makan kena jumpa doktor semula. Kalau dok tahu kita tanya kat farmasi, sobeng wak pandai telang ikut suka hati. Obat kena daftar kena ada nombor siri, stiker hologram kena pastikan hot ori. Hey pakai jakne obat kita, sobeng makan ikut dah. Pakai jakne obat kita, sobeng simpan bahan gambar. Pakai jakne obat kita. Alhamdulillah bertemu kembali kita di TV Darul Iman yang bersiaran langsung eksklusif, dan sebelum itu sharekan manfaat ini kepada orang ramai supaya mereka tahu daripada tidak tahu kepada tahu, dan insya-Allah itu akan membuatkan saham kepada kita dunia dan akhirat insya-Allah. Baiklah Encik, tadi kita sudah berbincang beberapa soalan. Sekarang ni kita nak tahu juga mengenai pengambilan ubat yang mana biasa saya pun ada makan ubat. Dalam ubat tu ditulis 2 biji satu hari, dan macam tu lah seangkatan dengannya. Jadi buat mereka yang tertanya-tanya, bagaimana cara pengambilan ubat ini pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Terima kasih Puan Farah sekali lagi atas soalan. Bagaimana cara pengambilan ubat ketika bulan Ramadan berpuasa? Okey. Kalau kita tengok pengambilan ubat, dia ada dos dia. Dia ada dos dia. Dos dia ni biasanya jumlah lah. Kalau katakan ubat makan, ubat pil, berapa biji. Berapa biji nak ambil. Dan dia ada frekuensi, kekerapan dia. Sekali sehari, 2 kali sehari. Okey, jadi kita bincang. Bila datang bulan puasa, biasanya apa yang berubah, tidak semua ubat ada perubahan sebenarnya. Tapi sebahagiannya tu memang adalah. Ada perubahan dos sikit. Okey, katakan kita tengok pada frekuensi, frekuensi kekerapan biasanya yang menjadi masalah. Okey, yang sekali sehari contoh, kita ambil yang sekali sehari, ada ubat yang memang sekali sehari je makan. Okey, ubat yang macam ni dia kena tengoklah sama ada dia sebelum makan atau selepas makan, tu persoalan kedua lah. Okey, sekali sehari ni boleh ambil pada waktu sahur ataupun boleh ambil pada waktu berbuka. Okey, pada sahur boleh, berbuka boleh. Cuma kalau sebelum makan, dia boleh ambil sebelum sahur lah. Kalau pagi, sebelum sahur. Okay. Tapi katakan kalau dia terlupa, contoh sahur, terkejut lambat lah katakan. Terkejut-terkejut tu dah nak pukul 6 dah, nak azan subuh dah. Tak nak makan ubat, mengisah cari makanan nasi dulu ke apa kan. Jadi terlepas. Jangan bimbang, boleh sahaja dia ambil sebelum makan berat ketika berbuka. Yang tu dianggap sebagai sebelum makan juga. Sebab contoh kita berbuka, kita akan minum air, masak contoh. Kemudian kita makan ubat. Okay, lepas daripada itu baru kita makan makanan berat. Pun dikira sebagai sebelum makan. Tu maksud sebelum makan lah. Okay, sebelum makan ni lebih kepada masa perut kosong sebenarnya. Masa perut kosong. Okay, tu yang pertama kalau sekali sehari. Kalau sebelum makan. Kalau selepas makan, boleh ambil selepas sahur pun boleh. Ataupun selepas berbuka. Okay, tu kalau selepas makan. Cuma nak pilih, okey, sahur ke berbuka. Yang tu sebenarnya dia kadang-kadang dia melihat kepada jenis ubat pun ia juga. Secara asasnya tidak ada beza. Cuma adalah setengah-setengah ubat tu yang digalakkan ambil pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Kalau ubat-ubat yang macam ni
pada waktu sahur lah kita pilih. Okay, kalau yang jenis tak apa, pagi pun boleh, petang pun boleh, maknanya yang ni tak apa belaka lah. Kita nak ambil masa sahur pun boleh, masa berbuka pun boleh. Tu yang sekali sehari, sidang pendengar sekalian kan. Okey. Kemudian datang pula yang 2 kali sehari. Dia juga ubat yang 2 kali sehari. Okey, 2 kali sehari ni masih mudah lah sebab sesuai dengan waktu makan bulan puasa kita kan. Sahur dan juga berbuka. So kita guna je waktu tu. Okey. Yang kalau sebelum makan boleh ambil sebelum sahur ataupun sebelum berbuka, makan berat pada waktu berbuka tu. Okey. Tunggu azan maghrib dululah. Waktu bila sebut sebelum makan berat waktu berbuka ni, jangan makan ubat dulu tu. Azan tak azan lagi tu lain lah. Okey. Kalau selepas makan pula, okey, selepas sahur boleh ataupun selepas berbuka. Bukan atau lah dan selepas berbuka sebab dia 2 kali. Okey, itu contoh kalau 2 kali sehari. Okey. Bagaimana pula Puan Farah kalau 3 kali sehari? Ada juga yang 3 kali sehari ni. Okey, kalau 3 kali sehari ni kita akan ambil pada waktu sahur sekali, pada waktu berbuka sekali dan sebelum tidur sekali. Sama ada dia sebelum atau selepas makan, yang tu tengok pada jenis ubat tu lah. Okay, dia akan jadi sebelum sahur ataupun selepas sahur, dan juga dia akan jadi sebelum berbuka dan selepas berbuka. So dos yang ketiga tu macam mana? Kalau dos yang ketiga yang sebelum makan, selepas makan. Okay, dos yang ketiga sebelum tidur ni tak apa. Ubat tu sebelum makan ke, ubat tu selepas makan ke, dia boleh je ambil sebelum tidur. Ia dikira boleh untuk kedua-dua kategori, sama ada sebelum atau selepas makan. Okay, tu yang 3 kali sehari. Saya ulang balik, masa sahur, masa berbuka dan sebelum tidur. Okay, untuk 3 kali sehari. Okay. Datang pula yang seterusnya 4 kali sehari. Sebab frekuensi ubat ni dia bukan ada sampai 5 kali sehari pun ada. Tapi jarang-jarang lah jumpa 5 kali sehari ni. Tapi ada 5 kali sehari. Okay. Kalau yang 4 kali sehari ni pula macam mana? Yang pertama, dia tengok jenis penyakit tu lah. Dia tengok jenis penyakit dan dia tengok adakah ada alternatif lain sebenarnya. Dia ubat kadang-kadang dia ada juga pilihan lain. Contoh, ubat yang 4 kali sehari ni sebenarnya ada je yang jenis lain yang 2 kali sehari yang fungsi dia sama. Fungsi dia sama dan dia boleh gunakan untuk penyakit yang sama. Mungkin kena bincang dengan doktor akan tukar lah. Katakanlah sidang penonton sekalian, tak ada alternatif. Macam mana nak buat? Kalau yang tak ada alternatif ni, dia melihat kepada masalah tadi, masalah soalan pertama tadi. Adakah pesakit yang sedang menerima rawatan boleh berpuasa atau tidak? Okay, katakanlah kalau penyakit dia tu, kalau dia tak ambil ubat ni secara berterusan 4 kali sehari, mengikut waktu yang ditetapkan, dia akan menyebabkan mudarat. Maka dia jatuh kategori tadilah. Kategori yang diharuskan berbuka, maka dia perlu berbuka, habiskan rawatan dan kemudian qada balik hari-hari yang ditinggalkan pada bulan seterusnya. Okey, tu kalau yang 4 kali sehari. 5 kali sehari pun samalah. Dia kena tengok tu. Maknanya yang akan menilai risiko tu pihak kesihatan lah. Sama ada di hospital ataupun di klinik. Dan selepas penilaian risiko dibuat, barulah datang hukum. Sama ada harus berbuka ataupun tidak, boleh teruskan puasa ataupun tidak. Macam itulah secara mudahnya. Tapi yang penting, benda ni kadang dia spesifik berdasarkan pesakit tu sendiri dan penyakit. Sebab tu yang terbaik sebenarnya bincang. Bincang dengan doktor yang merawat kita, bincang dengan ahli farmasi yang tempat kita mengambil ubat. So barulah kita dapat jawapan yang spesifik kepada kes kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah. Itulah antara kemudahan kita dalam pengambilan ubat. Seperti mana bulan Ramadan kita ada bersahur dan ketika makan waktu maghrib, iaitu iftar lah. Jadi kesimpulan di sini, 1 kali sehari boleh pilih sahur atau iftar. 2 kali sehari, ikutlah yang mana-mana sebab 2 kali sehari kan memang bukan ikut. Memang 2 waktu memang 2 waktu itu. Sahur dan iftar. Dan 3 kali sehari ada 3, sahur, iftar dan sebelum tidur. Dan 4 dengan 5 kita ikut atas mereka sendirilah. Penilaian risiko perlu dibuat lah, sama ada perlu patuh kepada masa tu ataupun tidak. Jadi dinasihatkan kepada anda jangan memaksa diri, takut ada kemudaratan, dan jangan pula nak puasa sebab nak dapat pahala tapi kesihatan terabai, ya. InsyaAllah. Jadi baiklah, sekarang ni kita
banyaklah kita cover pasal ubat, kategori yang mana kena bayar fidyah dan sebagainya. Sekarang kita nak tahu juga nasihat pegawai, nasihat Encik kepada pesakit diabetes pada bulan puasa, insya-Allah. Baik, terima kasih Puan Farah. Sedang penonton sekalian, kepada pesakit diabetes yang kencing manis, kenapa kita pilih kencing manis? Sebab kencing manis ni dia punya jumlah pesakit tu memang tinggi lah. Memang tinggi. Baik. Kebanyakan pesakit kencing manis ni dia memang nak puasa, Puan. Dia memang nak puasa walaupun dia tak tahu. Yang ni bagusnya pesakit-pesakit kita adalah walaupun dalam keadaan macam tu dia punya mujahadah, dia punya keinginan, dia punya hasrat nak puasa tu tinggi. Tinggi. Cuma dia kena tengok baliklah kemampuan dia. Okey. Baik. Kalau mengikut kajian yang dibuat oleh Persekutuan Diabetes Antarabangsa pada tahun 2021, dia melihat kebanyakan pesakit kencing manis ni, dia buat kajian, dia kata 13% tak sahur. 13% tak sahur. Ada juga yang tak sahur. Okey. Dan 52%, maknanya hampir separuh daripada populasi pesakit kencing manis Muslim yang berpuasa, dia sahur awal. Dia sahur awal malam tu. Dia bukan sahur pada waktu hujung tu. Jadi macam ni tak baguslah sebenarnya. Kita tahu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menggalakkan umat akan berada dalam kebaikan selagi mana mereka melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi benda ni sangat praktikal lah untuk pesakit-pesakit kencing manis. Kena sahur dan sahur yang cukup. Bukan sahur lebih-lebih kurang tu tak boleh. Kalau pesakit kencing manis ni kena sahur yang cukup. Okey, jangan bimbang takut katakan takut naik gula lah apa sebagainya. Tak, sebab kita nak puasa ni panjang ni. Betul. Jadi kena sahur yang mencukupi, sahur yang campuran makanan yang sepatutnya lah, yang berkhasiat. Okey. Itu yang pertama, sahur lah. Okey, sahur ni kemudian adalah cerita semasa puasa, tapi sebenarnya peringatan pertama yang kita nak kongsikan dengan semua adalah satu, bincang dengan doktor. Jadi sebelum bulan puasa lagi kalau boleh, katakan kita ada temu janji terakhir sebelum masuk bulan Ramadan tu, bincang dengan doktor, tuan-tuan dan puan-puan, bincang dengan ahli farmasi, bincang dengan dietitian pemakanan. Okay, macam mana nanti bulan puasa saya nak buat? Adakah saya kena ubah dos ke? Adakah saya kena hadkan aktiviti tertentu? Tu perbincangan tu, persiapan tu perlu ada. Macam kita nak kenduri kahwin kan, takkan contoh kalau ada majlis walimah, contoh minggu depan dah 2-3 hari baru kita duk sibuk nak bincang. Tak, kita akan prepare awal, sedia awal kan. Jadi sama dengan ibadah puasa kita ni pun, untuk dapatkan ibadah yang berkualiti, yang berkesan kepada hati dan kehidupan kita, persiapan awal tu penting. Pertama, jumpa dengan doktor dan ahli farmasi dan serta dietitian. Yang kedua adalah kita kena clear, kita kena jelas dan faham betul-betul apa pengubahsuaian yang perlu dibuat. Yang tadilah yang sebut pada soalan-soalan sebelum tadi kan, ada pengubahsuaian tertentu yang kita kena buat pada ubat kita lah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah kita kena tahu keadaan yang macam mana keadaan yang macam mana yang memerlukan kita untuk berbuka. Ada setengah-setengah keadaan tu memang memerlukan kita berbuka dan kita kena berbuka. Jangan rasa macam sayanglah, memang perasaan kita berat untuk berbuka, terutama kalau dah belah petang. Kalau dah belah petang, dah dekat nak azan, dah memang kita rasa. Tapi ada setengah keadaan tu yang akan sangat membahayakan pesakit lah kalau dia tidak berbuka. Okay, itu antara nasihat je lah. Yang kita boleh, kami di kementerian boleh kongsikan dengan semua lah. Baiklah, jadi tadi Encik ada sebut keadaan-keadaan yang harus berbuka. Boleh Encik kemukakan? Okey, baik. Keadaan yang macam mana? Contoh kalau pesakit kencing manis, dia ada dua keadaan lah. Satu dipanggil hypoglycemia. Okey. Tadi saya ada sebut sikit pasal hypoglycemia. Kandungan gula dalam darah menjadi terlalu rendah. Terlalu rendah. Biasanya dia ada beberapa jenis sebenarnya hypoglycemia ni. Okey, kalau pesakit biasanya kita akan guna istilah hypo. Maksudnya kalau kita sebut hypo tu mereka akan faham lah. Okey. Hypo biasanya bawah 4 lah bacaan. Kalau kita ambil bacaan gula menggunakan glukometer, kita ambil di jari kita ni, dia akan ada bacaan gula. Jadi kalau biasanya bawah 4 tu dia hypo lah istilah dia. Dia akan jadi tanda-tanda seperti apa? Dia macam tidak bermaya, dia akan jadi berasa lapar, menggigil, orang Terengganu kata genaling. Menggigil tangan, berpeluh sejuk, keliru, sampai satu tahap kalau dia terlalu rendah, dia boleh pengsan lah.
dia boleh pengsan. Okey. Ni hypoglycemia. Okey. Kalau jadi macam ni, kena berbuka. Memang kena berbuka. Mesti berbuka. Kalau tidak, dia akan sampai tahap dia akan jadi lebih teruk, pengsan lah. Pengsan tu membahayakan nyawa dia lah. Okey. Pun begitu, kalau kadang-kadang dia tengok juga bacaan lah sebenarnya. Okay, kalau kita ada glukometer yang boleh check bacaan gula, kita boleh check. Kalau nilai gula kita tu 3.3 ke bawah, 3.3 ke bawah, memang kena berbuka puasa. Tak kisahlah pukul 5 petang, pukul 6 petang pun kena berbuka sebab dia bahayalah. Okay, tapi kalau katakan kalau 3.9 bawah 4 tapi taklah sampai 3.3, tengok keadaan. Kalau dekat dengan berbuka sangat dah, mungkin boleh tunggu. Tapi kalau dah jadi simptom, gejala-gejala tadi, memang dinasihatkan untuk berbuka lah. Okey, tu hypoglycemia. Pun begitu sidang pendengar sekalian, sidang penonton, ada juga setengah orang dia panggil hypoglycemia yang relatif. Maksud dia, tubuh dia ni dah biasa dah dengan gula yang tinggi. Maknanya kalau dia ambil bacaan glukometer di tangan dia tu, belah-belah gula. Memang dia biasa gitu dah. Orang yang macam ni, bila gula dia turun kepada paras 6, paras 5, sepatutnya tak hypo lagi. Tapi dia dah rasa dah menggigil, dia dah rasa berpeluh dah. Sebab tubuh dia dah biasa tinggi. Orang yang macam ni pun dikira sebagai hypoglycemia dan perlu buat rawatan. Maksud rawatan kendiri iaitu dengan mengambil minuman manis lah. Kena berbuka puasa, ambil benda manis, ada sukatan dia lah. Dalam masa 15 minit ke setengah jam, insyaAllah dia akan okey lah. Dia akan hilang berpeluh semua, hilang berdebar. Okey, jadi hypoglycemia yang relatif. Dan ada satu lagi keadaan, yang keadaan ni pun dahsyat juga. Dia panggil, dia tidak sedar bahawa dia hypo. Ada juga yang pesen macam ni. Maksud dia walaupun gula di dalam darah dia bawah daripada 4, tapi dia tak rasa tanda-tanda hypo. Yang ni dia hanya akan jadi teruk bila dah dekat, rendah sangat, baru dia akan rasa, mungkin akan jadi pengsan macam tu. Okey, itu satu keadaan lah, hypoglycemia. Okey. Kemudian ada yang kedua yang kita panggil hyperglycemia. Tadi hypo, O rendah. Satu lagi E, hyperglycemia, tinggi. Tinggi ni setara mana tinggi? Kalau kita ambil bacaan kita istilahkan 16.7 ke atas tu tinggi. Ataupun nak mudah ingat 17 ke atas lah. 17 ke atas ni gula tinggi lah. Apa tanda-tanda dia? Pesakit dia akan jadi sangat dahaga. Dan pesakit akan buang air kecil dengan kerap. Dua tanda ni maknanya gula dalam badan tengah tinggi sangat. Yang ni, kalau pesakit jadi macam ni, 17 ke atas ni, sebenarnya dia dinasihatkan berbuka. Yang ni yang ramai orang keliru. Orang kata, gula tinggi tapi kita puasa, kenapa kena berbuka? Patutnya gula tinggi, teruskan puasa. So, tak makan, gula automatik turun. Dia tubuh kita ni, kalau saya boleh analogikan, saya mudahkan, dia ada had dia lah sebenarnya. Dia ada had dia. Bila tubuh kita melebihi had tu, dia akan jadi lintang pukang sikit dia punya keadaan dalam tubuh. So had dia tu adalah 17 ke atas. Bila 17 ke atas ni, kalau seorang tu teruskan puasa, menyebabkan dia akan dahaga sangat, dia akan kencing kerap. Bila dia kencing kerap, air dalam badan dia makin berkurang. So dia akan jadi pekat, gula silap hari bulan dia akan makin menaik. Dia bukan makin menurun. Cara nak hentikan keadaan ni hanyalah dengan berbuka puasa dan minum air masak secukupnya, barulah keadaan cecair badan tu, hidrasi badan tu dia akan pulih kembali. Gitulah. Ni ramai orang silap faham lah yang ni. Okay. Tapi kalau sekadar tinggi sekitar 12, 13, yang tu badan kita boleh, orang kata boleh ubah suai lagi. Hyper dia tu. Dia macam getah lah. Kalau saya boleh analogi, sedang menonton sekalian getah. Getah ni dia ada kenyal dia. Tapi kalau kita tarik sampai tahap kenyal dia tu dah habis dah, dia akan balik semula tak? Dia tak balik dah. Dia ada had kenyal dia. Tubuh kita dia ada had kawalan. Had kawalan dia 17. Bacaan gula 17 ke atas. Kalau 17 ke atas tu dia dah lintang pukang lah. Yang ni kena berbuka dan kena minum air secukupnya dan kena berehat lah. Okay, kalau tak boleh juga, masih tinggi juga, yang ni kena rujuk kepada pusat rawatan terdekat lah, sama ada hospital besar, kecemasan ataupun di klinik-klinik terdekat lah. Alhamdulillah, itulah antara buat para diabetes yang keliru, buat para-para yang merasakan seperti yang keadaan yang Cik kemukakan tadi, hypoglycemia dengan hyperglycemia
Thalassemia. Betul saya sebut tu? Betul. Thalassemia. Okey, baik. Jadi mungkin mereka ada, saya tambah sikit soalan. Boleh. Mereka tidak sedar yang mereka ni ada diabetes. Tapi mereka ada sikit-sikit lah macam menggigil. Tapi dia tak ada peluh, ada keliru, ada gangguan emosi. Okey, baik. Okey. Satu keadaan dia ada juga dipanggil pradiabetes. Pradiabetes ni ramai orang tak perasan. Sebab dia baru nak jadi diabetes. Jadi kerajaan sekarang dia berusaha untuk kesan orang-orang yang pradiabetes ni. Sebab tu kita galakkan buat saringan kesihatan, misalnya PKB 40 misalnya, kita galakkan rakyat untuk buat saringan kesihatan supaya kita boleh kesan awal mana-mana yang baru nak jadi diabetes ni, kita boleh cegah dan kita boleh sebab dia kalau pradiabetes, kalau kena cara dia dari segi perubahan gaya hidup dan sebagainya, insya-Allah dia boleh terjaga lagi lah daripada jatuh ke kategori diabetes. Jadi kita cuba nak kalau berlaku macam ni tanda-tanda diabetes, tapi tuan-puan tak tahu pun yang tuan-puan ni ada kencing manis, yang ni kena buat pemeriksaan. Pergi cek tengok kandungan gula macam mana sebenarnya. Entah-entah memang dah ada kencing manis. Biasanya dia pesakit-pesakit ni dia tahu dia ada kencing manis tu bila dah simptom tu dah teruk. Ataupun mungkin pada satu dia masuk ward sebab lain. Bila masuk ward memang kita akan cek semua. Masa tu barulah tahu. Masya-Allah. Okay. Jadi sebelum kita ke soalan yang terakhir, boleh tak pegawai Encik nasihatkan juga kepada mereka apakah inisiatif yang terbaik lah untuk mengelakkan daripada diabetes? Inisiatif yang terbaik untuk mengelakkan diabetes. Baik, kita kena tengok risiko, siapa yang berisiko untuk dapat diabetes. Yang pertama sekali adalah keturunan lah. Kalau tuan-puan ada keturunan kencing manis, diabetes sebelah mak ke sebelah ayah ke, tuan-puan berisiko untuk dapat kencing manis. Jadi kena jaga daripada awal. Kena jaga daripada muda lah, daripada usia muda. Okey, pertama. Yang kedua, kalau seorang tu jenis tak aktif, tak aktif maknanya jarang berpeluh pun berisiko untuk dapat kencing manis lah. Okey. Sebab banyak juga di kalangan pesakit-pesakit yang kita jumpa, orang yang aktif tapi dia berhenti secara tiba-tiba. Maknanya mungkin sama ada dia pencen ataupun dia dah tak boleh. Even di kalangan atlet sendiri pun, mana sebelum ni aktif, di kalangan yang bekerja sebelum pencen kan aktif, ke sana sini mesyuarat, bincang, jumpa orang, semua buat program. Tapi bila pencen ataupun bila dah tak boleh main, kalau atlet katakan, dia berhenti mengejut, dia tidak aktif mengejut. Yang ni tidak aktif ni kadang membawa risiko jugalah untuk dapat kencing manis. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemakanan kita lah. Pemakanan kita memainkan peranan yang besar lah. Pemakanan ni kadang-kadang orang silap faham juga. Contoh yang kita biasa jumpa di kalangan belia dan muda-mudi yang aktif bersukan. Bagus, aktif bersukan ni bagus. Tapi bila dia aktif bersukan, dia rasa badan dia sihat. Ni banyak berlaku. Dia rasa badan dia sihat, jadi dia tak jaga makan. Sebab dia rasa kita dah bersukan sana sini, dah berpeluh hari-hari, aktif, makan tak apalah. Bebas. Makan rasa macam makan kot sebab dah kuat bersenam ni. Tapi sebenarnya makan, kalau saya nak mudahkan, makan sebenarnya 70% gaya hidup sihat adalah daripada makanan. 30% daripada benda-benda lain lah, termasuk aktiviti bersukan, minda sehat, emosi yang sehat, sebagainya. So 70% daripada makanan. Sebab tu walaupun kita aktif bersukan, tapi makan tetap kena jagalah. Ni antara 3 benda yang siapa-siapa yang ada benda ni dia berisiko untuk dapat kencing manis. Yang keempat, kalau saya boleh tambah sebab dia isu juga. Yang keempat ni maksud dia tekanan perasaan, tekanan stres sebagainya pun boleh menyumbang kepada kencing manis, terutama kalau dia ada faktor risiko yang lain lah. Okey, baik. Alhamdulillah, itu antara nasihat Encik Muzani kepada kita semua agar berhati-hati dalam mengambil makanan. Sebab sekarang ni fast food sangat banyak. Tekan-tekan Foodpanda sampai. Jadi itu antara salah satu mungkin faktor lah kita boleh masuk ke dalam diabetes. Tapi kita boleh lagi mengelakkan lah daripada terjadinya diabetes, insya-Allah. Dan buat mereka yang berjuang untuk melawan diabetes, insya-Allah anda dengan perjuangan anda
anda akan baik-baik sajalah lepas ini, insya-Allah. Yang penting jaga kesihatan diri sendiri, insya-Allah. Baiklah, jadi kita akan pergi ke soalan yang terakhir, perbincangan yang terakhir, iaitu peringatan penting buat kami semua, buat para penonton yang perlu diketahui oleh pesakit berkaitan pengambilan ubat semasa berpuasa, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Farah. Peringatan penting sebagai, saya kira penutup lah kot untuk sesi kita pada hari ini. Yang pertama sekali adalah rujuk, tuan-tuan dan puan-puan, rujuk kepada mereka yang sepatutnya. Maknanya buat perbincangan dengan doktor, tempat tuan-puan mendapatkan rawatan, dengan ahli farmasi, dengan pemakanan yang saya sebutkan tadi. Bincang tentang penyakit, tentang bagaimana cara untuk dapatkan kawalan gula yang baik kalau pesakit kencing manis lah. Okey. Sebab mengawal penyakit ni sebenarnya kadang-kadang dia teknikal. Kadang yang silap tu sikit saja sebenarnya Puan Farah. Yang silap tu sikit je. Kalau kita betulkan yang kesilapan sikit tu, insya-Allah dia akan jadi, dia dapat kawal penyakit itu dengan baik. Sebab kita kalau saya boleh kongsikan sekejap, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya kalau dalam bab membantu para pesakit, kalau di farmasi lah, kita ada satu perkhidmatan dipanggil Medication Therapy Adherence Clinic. Medication Therapy Adherence Clinic, MTAC, ataupun klinik kepatuhan terapi ubat. Okay. MTAC ni sebenarnya saya boleh sebut sebagai special counselling lah, counselling khas yang kita tawarkan perkhidmatan kita supaya pesakit tu kita nak jaga betul-betul. Maknanya sebelum ni dia mungkin hanya jumpa doktor saja, pembincangan dengan doktor, tapi di farmasi dia ada juga servis yang macam tu. Maknanya setiap bulan ketika ambil ubat tu, dia akan ada, kita akan bantu dia, kita akan tengok apa masalah ubat dia, kita akan bagi nasihat sebagainya supaya bila dia jumpa doktor balik selepas 3 bulan, selepas 6 bulan, dia akan dapat kawalan penyakit yang baik. Kalau kencing manis, dia akan dapat kawalan gula yang baik lah. Yang pertama, mana buat pembincangan, rujuk kepada orang yang sepatutnya. Dalam Quran sendiri pun menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang alim, orang yang tahu tentang sesuatu bidang, tentang apa yang kamu tidak ketahui. Jadi situ yang pertama. Dan yang kedua, jangan putus asa, teruskan berusaha lah. Bercakap tentang putus asa ni, kita memang biasa jumpa pesakit yang memang dah give up sebab makan ubat 13-14 jenis ubat. Okay? Dah bertahun-tahun tapi rasa macam tak ada perubahan. Kita kena ingat, menjaga kesihatan adalah merupakan satu ibadah yang penting. Sebab badan kita adalah amanah daripada Allah SWT. Jadi untuk kita jaga. Dan yang kedua, dengan menjaga kesihatan, kita dapat melakukan ibadah yang lain. Bahkan kita tengok haji, puasa sendiri pun memerlukan syarat kesihatan tu sendiri. Okay? Jangan putus asa, teruskan berusaha, jadikan sebagai contoh siapa-siapa yang ada di sekeliling kita untuk jadikan sebagai motivasi ataupun penguat. Boleh follow page-page Facebook, IG, TikTok ke yang boleh, bila kita tengok kita akan rasa tidak putus asa, kita akan rasa okey, boleh cuba lagi, boleh perbaiki lagi. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak dalam menjaga kesihatan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bertahap. Bersederhana dan bertahap. Sebab kita manusia. Okay, kita manusia, maknanya dia tak boleh ekstrim sangat. Contoh, kita kata kalau pesakit kencing manis, dia nak jaga makan. Dia nak jaga ubat, okey bagus, jaga ubat, patuh kepada pengambilan ubat. Nak jaga makan, nak jaga aktiviti. Dia bersemangat 2-3 hari ni. 2-3 hari ni puluh habis-habis. Kan? Tapi 2-3 hari tu je lah dia bertahan. Lepas tu dia akan give up. Sebab tu benda-benda dia kena bertahap, dia kena berperingkat dan bersederhana. Barulah kita boleh kekalkan istiqamah dengan usaha kita tu lah. Tapi perlukan orang-orang yang sekeliling kita yang bantu kita lah. Keluarga, rakan-rakan, guru-guru kita, ataupun influencer-influencer yang baik-baik, yang bagus akhlaknya, yang kita boleh follow dan jadikan sebagai panduan. Satu lagi yang terakhir, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah berkaitan ubat dan sebagainya, terutama tentang puasa ataupun di bukan bulan puasa pun, sebenarnya kita ada satu perkhidmatan dipanggil Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton boleh telefon je nombor ni, Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang. Boleh telefon bila-bila masa waktu ni. 1-800 886722. Saya ulang 1-800 886722.
8 hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat. Boleh telefon, boleh tanya apa sahaja persoalan berkaitan ubat. Masya-Allah. Selain daripada nombor ni, tuan-tuan juga boleh telefon hospital dan klinik kesihatan tempat kita mendapatkan rawatan lah. Kalau perasan di sampul ubat tu sebenarnya ada nombor telefon. Boleh telefon nombor tu, tanya, cerita, boleh rujuk soalan dan sebagainya lah. Okey, itu sekadar itu sajalah daripada kami untuk sebagai penutup dan peringatan bersama. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Encik Muzani di atas peringatan penting buat kita semua dalam menjaga kesihatan, terutamanya mengelakkan daripada diabetes, insya-Allah. Jadi saya tertarik dengan satu perkataan Encik tadi tentang jangan berputus asa, jangan menyerah, jangan give up. Sesungguhnya orang yang berusaha, orang yang berjuang sentiasa mendapat pertolongan Allah SWT. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan itu sangatlah hampir kepada orang yang berjuang, insya-Allah. Jadi memandangkan kita sudah berada di penghujung rancangan, sebagai kata penutup yang betul-betul penutup, ada tak? Okey. Bagi pihak bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dan Jabatan Farmasi Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kementerian Kesihatan Malaysia, kami nak ucap banyak terima kasih kepada TV Darul Iman dan UBDI, Universiti Penerangan Darul Iman, atas peluang yang diberikan kepada kami lah di Kementerian untuk berkongsi dengan para pendengar dan penonton TV Darul Iman sekalian berkaitan dengan tajuk-tajuk ubat dan puasa pada hari inilah. Terima kasih, kami sangat teruja dan insya-Allah mungkin lepas-lepas ni kita boleh, sebabnya dia ada banyak benda, ialah ubat ni kan dia ada beratus-ratus dan mungkin ribu. Jadi banyak benda yang kita boleh kongsikan yang mungkin kita akan jumpa lagi lah lepas ni, insya-Allah pada masa yang akan datang. Dan saya mohon maaf lah kalau ada tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini menjadi asbab kita berada dalam majlis ilmu yang diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Encik Muzani di atas segala perkongsian yang telah dikemukakan oleh kita semua, dan berjutaan terima kasih kepada buat para penonton kerana setia bersama kami awal sehingga ke akhir rancangan. Dan insya-Allah mereka yang berkongsikan manfaat ini pun akan mendapatkan pahala, insya-Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan redha daripada Allah SWT, dan kita pun mengharapkan puasa kita diterima oleh Allah SWT walaupun keadaan kita sukar. Dan yang paling penting jangan memaksalah, kerana la ikraha fiddin, tiada paksaan lah dalam agama walau apapun bentuk sekalipun, insya-Allah. Jadi sampai di sini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar amanok pesang, jaga obat molek sobeng makan bahan gambang. Takut sakit kepala bimbang jam buah pinggang, nyesal pun dok guna dok dengar buah orang. Kalau dok tahu gitanya kat farmasi, sobeng wak pandai telang ikut suka hati.
Obat kena daftar, kena ada nombor siri. Stiker hologram kena pastikan hak ori. Hey, pakai cap ni obat kita, sampai makan ikut dah. Pakai cap ni obat kita, sampai simpan bahan gambar. Pakai cap ni obat kita. Sipang obat molek jangan letak dengan terawa. Bukan bawah lembek jangan tinggal dalam kereta. Sipang dalam bekas dok sawi budak cara. Bukan tempat panas jauh dari cahaya. Kalau dok tahu gitanya kat farmasi. Sobat wak pandai telang ikut suka hati. Obat kena daftar, kena ada nombor siri. Stiker hologram kena pastikan hak ori. Hey, pakai cap ni obat kita, sampai makan ikut dah. Pakai cap ni obat kita, sampai simpan bahan gambar. Pakai cap ni obat kita. Sebelum makan obat kena betul 5 kali. Tengok nama obat, nama kita kena ada. Duh kena tepat makan obat ikut masa. Ejak cara makan biar semua betul belaka. Antibiotik kena makan sampai habis. Jangan tinggal sikit kek gi kumang kohok kali. Kalau alergik naik bedang datang muka. Doktor tebing makan kena jumpa doktor semula. Kalau dok tahu gitanya kat farmasi. Sobat wak pandai telang ikut suka hati. Obat kena daftar, kena ada nombor siri. Stiker hologram kena pastikan hak ori. Hey, pakai cap ni obat kita, sampai makan ikut dah. Pakai cap ni obat kita,